Selamat sejahtera, Vanakkam Tajahau. Saya Suman Sivam kembali lagi dari channel Kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu topik berkaitan dengan minyak masak naik harga. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu harga yang tidak boleh terima, tidak munasabah kepada pengguna dan pembayar cukai rakyat Malaysia. Minyak harga naik secara mendadak ataupun secara luar biasa, sehingga rakyat terkejut dan pelbagai protes telah dilakukan oleh masyarakat dan NGO yang terbabit. Perkara ini sebagai rakyat, sebagai pengguna, kita perlu mengambil berat. Sebab apa? Kita ni negara pengeluar minyak ataupun kita mempunyai syarikat-syarikat persendirian macam Felda, FGV yang pengeluar minyak tempatan ni terlalu banyak. Dan sawit di negara kita ini banyak. Bukan kita beli sawit di negara luar dan kita membuat minyak di sini. Tapi masalahnya kita punya sawit dan minyak kita buat di tempat kita sendiri. Kenapa boleh menjadi satu harga yang luar biasa ataupun naik mendadak sehingga RM42 ataupun atas RM42 kepada pada 5 kilo minyak. Lebih mahal daripada minyak petroleum ataupun galian. Minyak galian lagi murah daripada minyak yang daripada pokok. Perkara itu perlu kita titik beratkan. Di sini saya ingin tegaskan dan saya ingin memberi pendapat berkaitan dengan minyak ini naik harga kerana sindiket dan kelonggaran daripada pihak berkuasa terlampau menyerlah. Dan nampak begitu ketara kelonggaran yang diberikan oleh pihak-pihak agensi yang tertentu luas, sehingga minyak negara kita yang subsidikan daripada kerajaan, minyak yang dibayar subsidi dari kerajaan diambil kepada untuk Thailand. Minyak negara kita ini berlebihan di Thailand. Bagaimana minyak negara kita boleh sampai ke negara seberang? Perkara itu perlu kita bincangkan. Dan bagaimana adanya sindiket. Dan saya ada baca satu artikel daripada surat khabar, 20 tahun mereka rompak minyak yang dibayar subsidi oleh kerajaan, diambil dan dihantar melalui Sungai Golok ke Thailand. Bersepah minyak di sana. Minyak di sana berlebihan, sedangkan negara kita adalah negara yang mempunyai banyak minyak. Di sini pihak-pihak agensi kerajaan jangan menganiayakan rakyat. Jangan nyayakan rakyatnya sendiri sehingga memberi kelonggaran kepada sindiket-sindiket ataupun ke orang-orang yang tidak bertanggungjawab mengambil minyak kita. Bagaimana boleh terjadinya jika kita ada agensi-agensi kerajaan untuk mengawal minyak ataupun mengawal daripada dirompak? Bagaimana boleh terlepas daripada situ? Dan di sini kita perlu lihat, itulah sistem kerajaan yang gagal menjaga kebajikan rakyat. Daripada minyak pun kita dah nampak kegagalan yang besar. Sebelum ini kita tidak ada masalah ini. Bila minyak kita, sebab apa dikatakan pengguna yang banyak menggunakan minyak? Sebelum ini pun kita gunakan minyak sama banyak. Mengapa sekarang naiknya harga secara mendadak? Perkara itu menjadikan kita jadi tanda soal dan pelbagai soalan muncul daripada pemikiran masyarakat. Bagaimana dan mengapa perkara ini terjadi? Dan kenapa barangan-barangan keperluan naik harga? Mengapa? Dulu tidak jadi, kenapa sekarang? Dan dengan inflasi yang kita alami sekarang ini, bagaimana pula rakyat dapat menjanakan pendapat yang begitu? Macam mana kita nak mengawal kos-sara hidup sekarang ini? Kerajaan yang sedia ada ini perlu memberi sumbangan idea bagaimana kita perlu bertindak, bagaimana kita perlu melangkah kepada masa akan datang dan yang akan pergi. Kita akan melihat semua. Jangan sekadar bagi kita nak siasat, kita nak tahan. Kalau nak siasat, kenapa dah 20 tahun mereka dah menjalankan tugas-tugas begini? Mereka dah buat satu sindiket besar-besaran sehingga 5,000 kilo 5,000 paket setiap hari dirompak untuk Thailand. Thailand daripada Sungai Golok, minyak paket itu mereka curi daripada negara kita menghantar di Thailand. Mengapa perlunya macam tu? Negara kita, fikirlah rakyat kita sikit. Janganlah
selfish. Janganlah fikir diri sendiri saja. Sebab kita punya minyak, kita ada hak untuk tuntut harga yang kita mahu. Sebab kita ni pengeluar minyak. Dulu pun saya ada baca satu artikel yang Eropah mahu beli minyak sawit kita sebab kualiti minyak sawit kita begitu bagus, sehingga negara luar pun ingin membeli. Negara lain kamu bagi free, murah ataupun curi. Untuk rakyat kamu jual mahal-mahal. Di manakah sama adil? Di manakah keadilan kepada rakyat? Perkara itu kita perlu tuntut sebagai rakyat. Kita tidak boleh berdiam diri untuk perkara ini. Sebab barang-barang keperluan asas yang dikeluarkan, yang diwujudkan di Malaysia, dijual mahal kepada rakyat Malaysia balik. Di manakah loyalty kami? Di manakah hak pengguna kami? Di manakah semuanya yang diberikan sumbangan daripada kerajaan untuk kami? Kita yang perlu ambil benda tu, bukan kita nak bagi kepada negara luar. Sehingga kelonggaran, bagi saya ini adalah satu kelonggaran besar daripada kerajaan. Sistem yang cap ayam. Sistem cap ayam yang tidak boleh diguna pakai. Sehingga memberi kelonggaran besar kepada orang-orang yang ingin jadi kaya cepat. Perkara ini jangan diambil mudah, bertindak. Jangan cakap kita akan bertindak, kita akan menyiasat, sampai ke sudah bertindak tidak ada, dan sampai ke sudah siasatan pun tidak ada. Jangan jadi tunggul kayu di situ. Hak kita dirampas, kita diam. Bila kementerian ataupun agensi berdiamkan diri, yang jadi mangsa di sini bukannya mereka, rakyat marhin yang katakan B40, M40. Lepas tu mereka katakan inflasi seglobal, bukan di Malaysia saja. Tetapi hari ini soalannya, kenapa harga-harga keperluan asas naik harga? Bagaimana benda itu terjadi sedangkan kita mempunyai banyak barang? Dan bila dikatakan penggunaan yang banyak, sebelum ini pun penggunaan banyak. Sebab sebelum ini kita tidak ada pandemik. Di pandemik tu kita boleh lihat banyak barangan yang tidak keluar sebab kekurangan, kebanyakan banyak barang dah situ dah terkumpul. Kita tak banyak beli sebab banyak kedai tutup, banyak perkara yang bankrupt, banyak tempat bankrupt dah. Masa itu pengumpulan barang tu terlampau banyak. Bila kita dah buka balik negara untuk menjanakan ekonomi, di manakan barang itu? Kenapa tiba-tibanya naik harga? Itu soalan. Ambil perhatian di sini. Jangan ambil mudah. Kita sebagai rakyat mempunyai hak pengguna yang begitu luas, diperuntukkan daripada akta-akta. Kementerian Hal Ehwal Pengguna, mereka yang melaksanakan perkara ini. Jangan pergi ambil gambar bila tengok ada minyak paket, minyak cukup. Tapi realitinya bukan seperti dalam gambar. Yang susahnya kena datang bawah, tengok orang bawah bagaimana kesusahan mereka, baru kamu tahu apa yang mereka hadapi. Jangan duduk di atas kerusi pusing-pusing, tunjuk sini, tunjuk sini, sains sana, sains sini, tapi masalahnya tidak selesai. Kita nak masalah diselesaikan menggunakan kuasa kamu, menggunakan akta kamu, menggunakan sistem perundangan kamu, bukan bercakap saja. Lepas tu boleh dikatakan menteri-menteri kurangkan pakai minyak, kurangkan makan telur, kurangkan makan ayam. Di sini masalahnya bukan untuk kurangkan, untuk diselesaikan. Kalau kita kurang makan pun benda itu tidak akan selesai. Boleh ke bila kami kurangkan pakai minyak, rakyat Malaysia kurangkan pakai minyak, masalah ini akan selesai? Tak boleh. Sebab sebelum ini pun banyak spekulasi yang seperti ini dijadikan topik. Apakah penyelesaiannya? Tidak ada. Tapi penyelesaiannya bukan kekurangan barang, tapi sindiket dan agenda-agenda tersembunyi daripada agensi-agensi tertentu. Itu masalah sekarang. Itu masalah yang kita hadapi hari ini, bukan masalah lain. Sekian, terima kasih daripada saya, Suman Siwam.